Stop Google Gaga mommy building me. Look, it's SpongeBob. Stop Google Gaga mommy building me. Look, it's SpongeBob. Bringing the noise. Oh, baby, we bringing up toys. Separated from the boys. Trying to say we should be on the floor. Dahsyat kalau zaman hari ini 2021 8 bilion kita campur dengan yang hidup daripada zaman Nabi Adam alaihissalam berapa ratus bilion. Tiba-tiba bila banyak berselawat boleh nampak Nabi ni masyarakat. Tengok Nabi itu Rasulullah. Tengok kawan sebelah sana. Nabi situ. Tak ada. Kenapa boleh tunjuk Nabi di situ? Kerana banyak selawat dia dengan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah terima selawat. Untuk banyak selawat, untuk banyak zikir, untuk banyak la ilaha illallah tak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar dengan pangkat, dengan kemasyahuran, dengan duit. Tak boleh. Dia mesti dengan keikhlasan. Pahala 100,000 sebulan untuk orang itu berselawat sehari 10,000. Dia tak boleh buat. Memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar Okay, Assalamualaikum and very good morning and salam sejahtera. So, ada lagi 20 orang dah datang, tapi pandailah hidup dia. Okay, so hari ni saya akan ajak awak macam mana nak jawab kalau dalam final nanti soalan keluar soalan function dengan soalan rate. So, dalam final nanti keluar soalan daripada chapter repetition, function dan juga array ada 3 chapter. Tapi memang macam 3 chapter je miss. Tapi kena ingat dekat setiap chapter tu soalan selection pun ada. Maksudnya selection tu dia ikutlah sampai array. Okay, so kalau you tengok dekat GCR tu saya ada bagi awak 3 soalan kalau you dah buka.
So sepanjang saya buat soalan-soalan ni, saya harap awak sambil tengok tu awak salin lah. Sebab saya takkan share benda ni sebab 20 orang yang tak datang. Disebabkan 20 orang yang rajin sangat tu, so saya takkan share video saya hari ni. And awak kena salin lah benda ni. Ataupun saya tahu ada serta-serta awak ni ada record sendiri saya punya ni kan. Sebab pandai awak lah. Okay. And kalau you tengok dekat soalan tu, sila buka. Okay, tengok dulu. And saya nak share slide sementara awak buka soalan tu. Okay, kalau you tengok dekat soalan tu, saya ada bagi 3 soalan di mana question yang pertama ini adalah soalan berkenaan dengan function. Question kedua soalan berkenaan dengan array. Dan question ketiga adalah soalan macam full coding kan. Tapi soalan dia berkenaan dengan function juga. Okay, so saya akan bagi beberapa tips. Okay, selalunya dekat dalam final nanti untuk yang version kalau you tengok final yang past year punya, kalau you tengok dekat dalam EQPS, kalau you download benda tu, you tengok soalan banyak kan. Ada part A tu ABC, part B tu soalan segmen-segmen coding dan part C tu adalah 2 soalan full coding. Tapi disebabkan COVID ini kita orang kurangkan soalan dia di mana dekat final nanti you ada 2 part iaitu part A dan part B. Okay, part A dekat dalam your punya sekarang punya style soalan dalam jenis yang kita buat secara ni lah dekat rumah ni kan sebab COVID lagi tak habis. So part A ni adalah segmen coding. Okay, segmen coding dia tak ada ABC awak tak ada ABC dan part B adalah 2 soalan full coding. Okay. Selalunya part A ni dia bagi dalam 5 question. 5 question. So dalam 5 question part A ni dia ada macam-macam soalan. Soalan pasal repetition, soalan pasal array, soalan pasal function. So kalau function itu berada di part A, okay, kalau function itu, ni function function ke repetition ke apa semua. Kalau dia, lagi-lagi function lah, kalau dia berada di part A, you tak perlu pun nak susun benda tu macam kalau sebelum ni kan saya ajak awak kalau you nak solvekan function you tinggalkan satu muka surat kosong kan sebab dia punya turutan tu mesti ada function prototype, lepas tu integer main, function dan function kan. Tapi kalau function itu berada di soalan part A, dia secara section ni dia bukan suruh awak write a full coding. So kat situ awak tak perlu pun nak susun dia mengikut coding punya susunan. Okay, contoh dekat question 1 ni, ini adalah salah satu contoh yang berada di part A. Okay, kalau you tengok benda ni, dia tak sebut pun write a full coding. Dia tak sebut. So kalau question yang berjenis macam ni, you boleh buat dia mengikut A apa jawapan dia, B apa jawapan dia, C apa jawapan dia. Okay, tak perlu nak susun dia daripada function prototype, integer main, function dan function. Okay, ni berkenaan soalan macam ni lah. Kalau soalan yang array ni juga, ini juga selalunya berada di soalan part A di mana you tak perlu buat hashtag include and whatsoever. Okay, you boleh start segment by segment, tak buat integer main pun tak ada masalah. Okay, you solve dia segment by segment. Section by section. Untuk question 3 ni adalah jenis yang berada di part B. Okay, macam mana awak nak detect soalan tu kena buat segment ke, kena buat write a full coding ke. Dia akan bagi awak keyword dia adalah first is write a full coding ataupun write a full program. Okay, ataupun dalam soalan ni write a program. Dan selalunya nak detect benda ni write a full program ke apa benda, dia selalu akan bagi awak case study. This one selalunya kita gelar dia sebagai case study lah. Dan selalu part B ni adalah satu soalan function, satu lagi soalan repetition. Full coding. Okay.
saya tak tahulah, tapi dalam 2 sem ataupun 2 sem yang lepas lah, dia punya, orang kata dia punya bentuk soalan tu saya tengok function tu kadang-kadang dia ada repetition. Dalam function ni ada repetition. Kadang-kadang tapi tak pernah jadilah. Tak pernah jadi. Maksudnya saya 2 sem yang lepas saya tak pernah nampak array ini berada di dalam part B. Selalunya array ni berada di part A. Tapi I'm not sure for this final assessment whether array tu berada tak dekat dalam ni. Okay, kat dalam function ni. Kalau array ada di dalam function, you kena tahulah macam mana nak hantar array itu. Okay, sebab video untuk chapter 5 dan chapter 6 saya dah bagi semua dah. You hanya tinggal tengok dan faham. Kalau tak faham boleh tanya saya. Okay, so repetition ni memang repetition je lah. Memang ini je lah bentuk dia. Soalan dia buat repetition lah, sama ada nak kira. Dia akan masukkan 5 konsep tu lah, sama ada dia suruh buat summation ke, dia suruh buat maksimum, minimum, benda-benda tu lah. Yang 5 basic tu, count ke. You kena tahulah benda-benda tu. Dan untuk function ni dia boleh ada repetition juga dalam soalan function ni. Di mana kalau dia cakap proses proses dia sebanyak 100 workers ke apa, bermaksud dalam soalan tu ada repetition dekat dalam function ni. So dia tengok kepada soalan dan tengok kepada laki awak. Kalau you rasa you luck this time, soalan dia memang direct to the point lah. Kalau you tak luck, dia akan berbunga-bunga. Soalan tu berbunga-bunga, you kena keluarkan setiap kelopak bunga tu nak tengok. Nak dapatkan dia punya jawapan. So kita tengok macam mana nanti. Okay, so kita buat soalan nombor 1 ni. Okay, untuk question 1 ni, okay, lagi satu saya nak final nanti kan sebabkan handwritten and juga you scan. Untuk menjadikan awak lebih teratur menjawab soalan, biasakan jawapan awak, bukan biasakan, pastikan, ni terus pastikan, macam warning pula pastikan setiap soalan baru tu awak start di muka surat yang baru. Okay, you start dekat muka surat yang baru. Question 1 buat dulu sampai habis, so sambung question 2 buat dulu pula, sambung dekat page yang baru. Jangan you gabungkan semua dekat dalam page yang sama. Takut nanti susah kita orang nak baca. Okay, kalau you nak tahu final bukan saya tanda, orang lain tanda. So orang lain tu tak kena awak. Okay, lecture tu tak kena awak. So kalau dia rasa dia macam benda budak ni, you jangan sampai lecture tu macam mana jawapan ni. Okay, so bahayalah dekat awak. You kena hati-hati. So you kena tenangkan diri dia. Dia menanda pun rasa bahagia. Ya Allah, bagusnya. Ya Allah, tak letak semikolon tak apalah, buat tak nampak macam tu. Okay, nak bagi dia bahagia, you kena bahagiakan dia lah dengan cara jawapan awak tu teratur. Okay, tips dia adalah kalau macam dekat dalam orang kata Dewan Peperiksaan kita bagi buku jawapan kan. So cuba you buatkan buku jawapan tu untuk setiap final awak. Okay, sebab saya tak tahu lah macam 4 to 5 ni saya sebab saya suruh handwritten awak kena buat tangan kan, lepas tu kena scan, right? So kalau you terabukan you punya jawapan tu, saya takut nanti susunan jawapan awak tu tak teratur, dia kelang kelabut. Sebab 3 jam soalan banyak wak. Okay, tak sempatnya. Kan tak sempat lah. Maksudnya akan berlaku kegopohan di akhir-akhir masa tu nanti. Sebab nak scan lah, nak combine semua tu. So nak cepatkan benda tu, nak mudahkan benda tu, you siapkan satu buku ke, kan? Satu buku ke ataupun tak ada buku, ketajam tu you kepitkan siap buat. Okay, 20 buku surat ni cukup kot. So buat ikut question 1. Kalau tak tahu nak buat question 1 tu, tinggalkan 2 buku surat, sambung dekat buku surat yang baru question 2. Macam tu. So bila berlakunya akhir-akhir masa, minit-minit kecederaan, sebab ini final assessment, so saya jaga yang punya final. Saya agak rigid di situ sebab ni final tau. Kita tak boleh nak bagi masa lebih ke apa tak. Dah habis-habis lah. Kalau saya tak dapat masa kali tu, saya boleh bagi masa kecederaan pun tak boleh lebih daripada 10 minit ataupun 5 minit. Tu je mampu saya bagi. Tak boleh dah sampai 30 minit.
So you dah kena pandai-pandai budget benda-benda ni sebab you pernah berlaku benda ni, you dah pernah buat pun benda ni daripada sem-sem yang lepas. Okay, itulah tips-tips dia biar teratur. Bila dah masa minit-minit kecederaan tu, pak gambar, susun dia ikut tu dah settle. Okay, tu dia cara dia nak jawab lah. Itu saya punya cadangan lah. Kalau ikut awak, kalau ikut-ikut tak nak sudah. Okay, so berbalik kepada question 1 ni. Dia kata kat sini, write a function definition. Okay, ni saya nak bagi tahulah. Ada lagi, dia pergi buat definition of function. Dia buat apa tau? Function definition of calculate total price is for to calculate and this one. So in this function, we have the selection. So selection, it use this multiple selection. This function have dia pergi buat ayat. Sebab apa? Dia ingatkan function definition tu dia suruh bagi define the function. Allah, pening kepala saya baca. Okay, so function definition, ingat ini adalah user define function. Buat function bukan ayat. Dia buat coding. Dan kalau soalan tu dah bagi awak nama kepada function, sila ikut. Kalau tak ikut, nanti awak kena tolak markah. So sekarang saya nak ajar awak macam mana awak nak mengelakkan diri awak daripada membuat silly mistake. Okay, kesalahan-kesalahan yang orang kata kecil lah. Macam tak patut pun nak buat kesalahan tu. Contohnya macam calculate total price, you tukar nama ni kepada nama yang awak suka. Sebab awak suka melawan. Okay, melawan arus gitu. Okay, so kalau dia bagi ikut, letak markah kena potong. Okay, so write a function definition called total price that accept. Okay, dia terima. Nama keyword dia lain-lain adalah receive. Itu keyword untuk parameter. Okay, so dia kata that accept the vehicle type. Okay, they accept the vehicle type and total hour as parameter. Okay, so maksudnya sekarang berapa parameter yang ada di function definition ini adalah 2. Then, the function will calculate and return. Okay, ni keyword yang kedua lah. Nak tahu function ni jenis value returning function ataupun dia berjenis void function, keyword dia adalah kalau return ataupun give back the value to the main. Maksudnya itu adalah this function, jenis dia adalah value returning function. Bila sebut value returning function, this function akan ada return statement. Maksudnya dia akan return something dekat main melalui return statement, bukan melalui reference parameter. Okay, dan this function dia akan ada data type yang jenis dia boleh jadi integer, jenis double, semuanya bergantung kepada return statement. Okay, dekat sini dia suruh return the total price based on the table below. Okay, dia suruh tengok table below. So bila ada table ni, maksudnya dalam function ni ada selection. Selection yang berjenis multiple selection. Okay, di mana dia akan detect vehicle type. Lepas tu dia check kalau dia sedan, rate per hour dia yang ini. Tapi dia ada diskaun kan, diskaun 10% kalau rate dia apa. Baca balik ke atas ni. Discount from the total price can be applied when customer rented the vehicle for more than 18 hours. Maksudnya kalau dia lebih 18, dia dapat diskaun 10%. Kalau dia less than 18 hours, okay, dia akan dapat rate biasa. Maksudnya sekarang akan berlaku nested if dalam if. Okay, so kat sini kita dah tahu dia jenis value returning function dan ada selection. Kita pergi kepada B, write a void function definition. Okay, kat sini terang-terang lagi bersuluh dia dah bagi tahu write a void function. Andai kata guys, andai kata dia tak bagi this one. Okay, dia tak bagi this one. Dia just tulis macam ni je. Write a function definition. Nama dia adalah display total price that accept. Okay, kita dah tahu. Dah kat sini dia akan terima something. Value of total price as parameter. Dia akan terima total price as parameter which is calculated in equation A. Okay, dah calculated dekat A ni lah.
Ni pulang kat main akan bagi balik dekat function yang kedua. So the function should display. Okay, kalau you nampak display the total price with an appropriate message, ni keyword untuk apa? Untuk void function. Andai kata dia tak bagi this one lah. Tapi this one untuk soalan ni dia dah bagi kan. So follow je lah. Senang lah. Ini namanya lucky. You luck ke tak luck? Okay. So kalau tak bagi ni tu kata dia berbunga-bunga lah kat situ. You kena cari dekat soalan ini. So kat sini dia suruh guna write the void function. So maksudnya data apa? Function ini berjenis void function. Maksudnya dekat dalam ni dia ada cout statement. Okay, dia untuk display the value. Dan void function ni adalah function yang sangat rajin. Dia kadang-kadang dia boleh calculate and juga dia akan display benda tu. Function value returning function ni jenis yang rajin tapi malas sikit. Okay, you kena ingat balik benda-benda tu. So next dia suruh write a main program to read the vehicle type and hours. Kalau read ni keyword untuk ask a user lah. Okay, bila ask a user maksudnya akan ada cout, cin statement. Okay, so dia dah bagi tahu read the vehicle type and hours of rent and calculate the total price using the function defined. Question A, question B. Maksudnya sekarang this one is the function part. Ni cara nak detect satu per satu. Andai kata dia just write a main program, dia tak suruh ni pun, dia tak cakap pun. Suruh apa? Okay, dia sampai sini je. Write a main program and calculate the total price using the function defined in question A and question B. So you pun macam blur. Kena input ke tak Kena input ke tak ni soalan yang selalu yang student saya tanya saya lah. Macam mana saya nak tahu kalau dia bagi macam ni Miss? Macam mana saya nak tahu? Saya kena minta dekat user ke tak? Tips dia pergi tengok dekat function yang pertama. Function pertama ada receive apa-apa tak? Kalau dia kata dia receive vehicle type dengan total hour, so maksudnya benda ni datang daripada siapa? Daripada main. Main dapat daripada siapa? User. So now you kena ask a user lah. Bila kita cakap dalam otak, bila kita detik ni dekat otak awak, oh ask a user maksudnya soalan ini ada input statement. Itu tips-tips je. Simple je. Okay. So now, jom kita solve benda ni. So bila solve benda ni, okay, saya buat question 1 lah. Okay, tak perlulah nak tinggal satu muka surat. Sebab mesti you macam sebelum ni you suruh tinggalkan satu muka surat. Itu kalau you write a full program. Yang ini kan dia macam segmen-segmen kan. So you just buat macam ni je. Okay, buat je A. Dah, follow A, B, C. Follow soalan itu. Okay, soalan tu dia dah bagi nama kan. Dia dah bagi nama. So dan dia jenis, bila you dah detect dia jenis value returning function. Kalau you tak sure data type apa, you tinggalkan dulu satu tempat kosong kat sini. Buat dulu nama function itu apa. So calculate. Okay, ikut sebiji-sebiji calculate total price. Dia kata receive vehicle type. Okay, kalau kita tengok kat sini vehicle type dekat dalam jadual ni menggunakan SLM. So maksudnya kita boleh declare dia sebagai char vehicle type. Okay, pastikan nama variable kat parameter ni dia mewakili apa yang dia terima lah. Okay, jangan buat A, B, C, D, E, F, G. Tak payah. Okay, itu nonsense lah. Okay, variable identifier itu nonsense. Tak boleh guna. So guna nama yang mewakili apa yang dia terima. Dan dia kata dia receive juga hours. So hours saya akan declare dia sebagai integer. Dah. Okay. Next. Saya akan buat body of this function. So dia nak return apa? Dia nak return total price. So total price tu adalah kalau dia lebih daripada 18 jam dia dapat discount, right? So kita kena returnkan total price ni yang after discount. Dan juga kalau dia tak dapat discount, dapatlah harga tu balik. So macam mana nak buat? Saya akan declare kat sini
Saya akan gunakan double DOUBLE, total price. Lepas tu saya nak tambah rate kat sini. Okay. So sebabkan dia ada table, so saya akan start if VEC type equal yang pertama adalah S for the sedan. Kalau you tak sure user masuk huruf besar ke huruf kecil, kita boleh buat OR kat sini. VEC type equal S kecil. Okay. So saya akan kira dulu rate dia di mana untuk sedan rate per hour dia adalah 20. So saya akan kira rate dia adalah 20 hours lah. Darabkan dulu dia punya harga yang biasa ni. Okay. So saya akan buka if apa? If saya akan check kalau hours dia ni lebih besar daripada 18. Okay. If hours ni lebih besar daripada 18, dia akan dapat diskaun sebanyak 10%. So kita boleh kirakan dia sebagai total price. Okay, kita ambil rate darab. Silap. Okay, rate tolak rate darab 10%. Tolonglah guys, jangan buat macam ni. Okay, tak boleh. Ataupun buat macam ni. 10 bagi 100. Takut nanti you akan dapat, sebab integer bagi integer dapat integer. Sebab you terlupa letak yang ini. So nak selamat, macam saya cakap, tukarkan siap-siap kepada decimal point, iaitu 10 bagi 100 dapat 0.10. Dah dapat total price. Or kalau you tak nak buat pengiraan macam ni, you boleh kira dia begini. Okay, or total price equal rate time, terus dia tukar dia kepada 0.90. Terus dapat dia punya after discount. Okay, ikut awak lah. Terpulanglah kepada awak. Okay. So next. Okay, terus buat else lah. Else. Okay. Else. Maksudnya dia less than 18, dia tak dapat diskaun. So bila tak dapat diskaun, total price akan di-assign dengan rate dia. Maksudnya dia dapat harga yang tanpa diskaun. Dah siap satu. Okay, next kita akan buka else if. Untuk luxury. Okay, so else if vehicle type. Okay, L. Sebab dia char you kena letak single quotation kat atas dia, ataupun kalau dia buat huruf kecil, okay, equal L. Okay, and then kita kira dulu dia punya rate. Rate dia adalah RM35 per hour. So rate, so 35 time hours. Okay, 35 time hours. So if hours more than 18, so dia akan dapat diskaun sebanyak 50%. Saya akan buat total price equal rate minus rate times 0.18. Okay. Else, total price will be assigned to rate. Rate will be assigned to total price. Okay, dah siap satu. Next, untuk yang ketiga pula, row yang ketiga adalah M. Okay, saya sambung kat bawah lah. So else if vehicle type
equal M, or vehicle type equal M kecil. Kira dulu rate dia berapa per sejam? RM45. So RM45 darab kepada hours. Okay, RM45 darab hours. And then kita akan buat if kalau dia lebih besar daripada 18, dia akan dapat diskaun sebanyak 20%. So total price rate minus rate times 0.20, else dia tak dapat diskaun langsung. Dia tak dapat diskaun langsung. Dah siap? So nak lagi proper, nak lagi nice you punya jawapan ni, you buatlah else. Okay, else yang besar. Cout your input is invalid. Your input is invalid. Okay, dah siap. And then jangan lupa disebabkan soalan tu kata return apa? Return the total price dekat main. So you letak kat sini return total price. Okay, you jangan pergi dekat soalan lain sebab you sekarang tertinggal apa tadi? Tertinggal dia punya data type for this function. Sebab dia berjenis value returning function, you tertinggal kosong kat sini, nampak ni? So apa dia punya data type? Tips dia lagi sekali. Pergi tengok you return apa? You return total price, right? You pergi tengok you declare apa total price dalam body function ni. You declare dia sebagai double. So, maka this function berjenis double. Andai kata bila you check dekat return statement ni, dan you return total price, lepas tu you check kat body, mana saya punya variable declaration? Maksudnya awak tertinggal declaration dia. Okay, variable declaration itu. So, buatlah. Okay, dah buat, dapatlah this data type of this function. So, inilah jawapan untuk soalan A. Okay. So next soalan B, very easy. Dia suruh buat display total price jenis void and then buat cout je dalam ni. So kita buat soalan B pula. So soalan B nama dia adalah, so sebab dia dah bagi tahu siap-siap kan dia adalah void. Tak perlulah tinggalkan tempat kosong. Void. Nama function tu display total price dan dia kata this function akan terima total price. So kita boleh buat double total price. Okay, so sebabkan dia nak display je, buat je lah cout total price RM. Okay, so kita keluarkan total price. Dah siap soalan B. So ada orang tanya kat saya, Miss tak apa ke Miss? Saya nak gunakan nama yang sama je Miss. Macam ni kan, saya gunakan total price. Bawah pun saya gunakan total price, tak ada masalah ke? Tak ada masalah sebab ini adalah function. Function ini once dia dah tutup, orang lain tak kenal dah apa yang berada di dalam body of this function. Macam sekarang lah, saya kat rumah saya, apa yang saya buat awak tak tahu. Sama juga macam ni. Kan? Awak dekat rumah awak, apa yang awak buat saya tak tahu. You tengah tidur ke sekarang ni, you buka je ke video saya ni kan. Tu saya tak tahu. Sama juga macam function. Walaupun kita gunakan nama yang sama, tapi dia tak ada kena-mengena antara atas ni dengan yang bawah ni. Okay, yang akan menentukan semua ni nanti adalah main yang akan hantar, main yang akan tentukan ni nak hantar kepada siapa, ni. Yang function ni dia hanya menunggu untuk terima je. Sebab dia adalah formal parameter. Dan untuk C pula, C adalah write the main program. Dia kata tadi kat sini, dia dah terang-terang lagi bersuluh, dia cakap
To read the vehicle time and hours of rent. Okay, tak ada masalah lah. Buatlah integer main. Miss, kalau macam ni perlu tak saya nak buat hashtag include and whatsoever? Tak perlu. Sebab ini hanya segment saja. So you just buat integer main. So lepas integer main selalu kita ada variable declaration. So variable declaration kita ada integer hours. Kita ada double total price sebab dalam soalan ni dia ada value returning function. So untuk function call untuk jenis value returning function you kena ada penyambut di hadapannya. So sebab tu saya akan declare total price. Lepas tu dah tak ada dah double. And then kita ada char vehicle type. Dah. Okay, dah settle. So sekarang kita kena minta kat user lah masukkan vehicle type dan juga hours. So first kita kena letak cout, enter vehicle type. Okay, disebabkan soalan ini dia tak display the table tu tadi. So kita kena mention kat student lah. Kita kena mention dekat user apa yang dia perlu masuk. So ni kena penting, ni penting, ni semua markah ni. Okay, you boleh buat enter vehicle type, you boleh buat macam ni. Okay, S for sedan. Okay, S for sedan. L for luxury. Bagi tahu user. Lepas tu M for MPV kan. Okay. Okay, tutup ni. Dah. Okay. Kena bagi tahu ni budget ni. And then disebabkan vehicle type ni adalah char biasa, so kita boleh gunakan C in vehicle type. Dah. Okay, next kita akan minta kat user cout, enter and hours. Okay, enter the number of hours to rent. Kat sini saya boleh detect awak meniru ke tak tau final assessment sebab macam tak logik tak logik untuk awak dia punya structure coding tu tak boleh sama dengan orang. Maksudnya sekarang macam saya buat integer hours dulu. Okay, ada orang lain dia akan buat char dululah, declare double dululah macam tu. So ada ayat orang ni macam ni, ada ayat orang ni macam ni. So dia tak logik lah kalau tiba-tiba saya tengok oh declaration awak sama dengan orang tu. Oh gitu. Lepas tu structure pun sama meniru lah tu. Okay. Sebab kalau bukan saya yang tanda ni susah jugalah. Kalau orang tu dapat detect awak tiru kosong terus so hati-hati bila menjawab nanti. Okay. Jangan meniru lah. Okay, so CE hours. Okay, dah siap. Okay, kita dah siap input statement. So next apa yang kita kena buat? Dekat main kita kena buat function call. Okay, next kita akan buat function call. So nak buat function call kena tengoklah. Kena tengok dulu. Kalau you tak sure you tengok. Okay, first saya nak panggil function ni. So function ni dia ada double. So kata Miss kalau double ni value returning function. Sebab dia return something Miss kata kena ada penyambut. So buatlah penyambut di hadapan dia. So penyambut dia adalah total price. Okay. Okay, kat sini saya nak bagi tahu. Dekat dalam tadi saya dah ajarkan kalau nak function call you tak boleh letak data type. Dia tak boleh buat macam ni double dengan bangga dengan calculate total price. Lepas tu dekat dalam ni you pergi letak lagi data type double, lepas tu bla 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 integer. Lepas tu error. Kenapa Miss error? Sebab awak pergi letak data type kat sini. So kena ingat dekat function call tak boleh ada data type. Okay, apa yang awak kena ada di sini adalah
you pergi letak nama function saja, iaitu calculate total price. Okay, and then check balik. You hantar apa dekat function ni? Ikut susunan yang betul. First you terima char, second ada integer, vehicle type and hour. So ikut macam tu. Sama, kena sama. So susunan tu kena sama. So char, vehicle type and integer, hours. Dah. Integer nampak? Saya pun dah terikut dah. Ayo. Okay, tak ada integer So direct dia terus char. Masya Allah. Okay, so terus je nama variable dia vec type dan juga hours. Okay, dah siap. Okay, Miss, mana nak dapat nama-nama ni, Miss? You tengok dekat atas ni dia declare apa? Okay, vec type dengan hours. Okay, next nak panggil yang berjenis void function. Lagi senang. Tak perlu nak fikir penyambut ke apa. You terus je tulis dia punya function. Display total price. Okay. So you kena hantar apa kat sini? You kena hantar total price. So tulis total price. Dah siap. Okay, dah siap. Integer min. Inilah cara-cara dia macam mana nak menjawab soalan function yang ada segmen-segmen section ni. Tak perlulah you kena tinggal satu surat. Lepas tu buat dulu function. Lepas tu kembali ke muka surat yang kosong. Buat integer min. Tak perlu. Ada soalan tak? Okay. Ada soalan? Okay. Tak ada. Okay. So, Miss, yep. yang untuk C tu tak payah function prototype. Tak perlu. Sebab dia bukan suruh write the full coding. Okay, dia suruh write the main program je. Dia bukan suruh write a full coding of the main program. Dia tak suruh. Okay, tak perlu buat function prototype. Okay, tapi kadang-kadang dekat segmen C ni kalau dia mention write a main program with the function prototype, kat situ awak kena buat function prototype. Kalau tak suruh tak payah buat. Okay, ini yang jenis yang segmen-segmen dekat part A nanti. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay, tak ada. Okay, so sekarang kan saya ada satu muka surat kan saya ada kosong kat sini kan. Saya start dekat muka surat lain. Sinilah buat nanti, okay. Kita buat soalan nombor 2. Macam cantik kan guna oren ni. Saya buat guna oren dah pula. Okay, so question nombor 2 ni adalah yang berjenis array. Okay, ini adalah berjenis ni saya padam dulu lah. Okay, siapa yang dah tengok video array ni dia akan faham lah. Kalau tak tengok nanti you blur. Kalau ni you salin dulu. Nanti you tengok balik video array yang saya dah masukkan tu. Kalau tak faham lagi macam ni saya dapatkan jawapan tu, boleh tanya saya. Dan selalunya soalan array ni dia bawa markah sebanyak 10 markah. Banyak soalan ni. Okay. So macam mana you nak detect soalan itu adalah repetition biasa ataupun array. Sebab array dengan repetition ni dia lebih kurang. Dia lebih kurang je. Bezanya repetition tak ada kotak tu. Ni kotak ni. Repetition tak ada kotak. Kalau array ada kotak. Okay, senang je nak detect benda tu. Soalan mesti akan mention declare an array. Ataupun this array will be ataupun dalam soalan tu dia dah lukis kotak. Kan array kan pasal satu memori dia pecahkan ke beberapa partition kan. Dia bagi siap-siap kotak ni, dia suruh awak input masuk dalam kotak ni ke. Itu adalah tips-tips nak mengenali soalan itu adalah berjenis array. So apa array ni, Miss? Array ni kalau you tengok dalam semi video ni, array ni adalah di mana kalau repetition dia gunakan satu variable dan variable ni akan masukkan semua nilai
Disebabkan sifat variable ini dia tak boleh simpan banyak nilai, setiap kali dia buat repetition tu dia akan buang. Maksudnya dia akan replace dan replace. Okay, dia replace dan replace. Dan akhir sekali this memory akan simpan value yang terakhir dalam repetition. Dan sifat repetition adalah semua benda, contohlah soalan ni bukan array, dia bagi A, B, C, D kan. First dia suruh buat input, next dia suruh count lowest and highest ni. Kalau dalam jenis repetition biasa, you kena solvekan B, C, D ni dalam satu for yang sama. Kalau you asing-asingkan for tu salah. Terus salah, kosong. Tak boleh dapat markah. Okay, ni bahaya dia. So you kena detect benda ni. Kalau array pula, you boleh asing-asingkan dia. Buat dulu for untuk B, C for yang lain, D for yang lain. Tapi kalau repetition biasa, walaupun dia berada dekat soalan B, C, D section kan, you kena solve tu menggunakan satu repetition sahaja. Maksudnya satu for loop sahaja. Okay. Itu beza dua benda ni lah. Okay, di mana kalau array ni, memori yang dekat repetition ni, yang satu ni, kalau kita tukar kepada array, dia boleh pecahkan kepada beberapa partition. Okay, ikutlah. Kalau 10 dia pecahkanlah kepada 10. Okay, itu adalah array. Dan dia simpan array ni mengikut index dia. Dan index dia start dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mengikut index. Index ni adalah position ataupun position index. Subscribe, dia ada banyak nama. Okay, dan dia mesti start dengan 0. Itu lumrah sifat array. Dan elemen dia kira start dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ini adalah array. Dan selalu array ni dia akan ada kotak ini. Kotak. Okay, kotak yang di semua lah. Bukan kotak ni Dia macam bracket tapi dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Di mana kotak ini bila declaration dia dipanggil size. Okay, dengan betul-betul. Bila declaration, kotak ini dipanggil size. Tapi bila buat proses macam dia berada di dalam for loop, kotak ini dipanggil index. Dan dia akan diisi dengan LCV for that for loop. Nanti kita tengoklah satu per satu. Okay, so kat sini dia suruh declare an array price blah blah blah. Dan dia ada 10 item. Maksudnya sekarang variable price array ni akan dipecahkan kepada 10 bahagian. 6, 7, 8, 9, 10 kepada 10 bahagian. Lepas tu you kena input the price masuk ke dalam setiap ni. Okay, you kena masukkan dalam setiap elemen ataupun dekat dalam partition ini. Next dia suruh buat count di mana you kena kira count of item price that less than 10. Okay, dia suruh buat count and then you kena determine the lowest and highest price in the array and display the index position for both lowest and highest price. Kat sini you kena hati-hati. Dia bukan suruh display the lowest and highest price but dia suruh display the index position. Maksudnya sekarang lowest dengan highest price ni berada di index yang mana? Macam mana awak nak solve benda tu? Dia benda ni kan, kalau you tengok konsep nak buat array ni, konsep dia sama dengan basic operation repetition. Okay, sama je. Lagi so jom kita buat soalan question 2. So question 2, A ni dia suruh buat declare an array kan. So nak declare array sama je macam declaration variable biasa di mana disebabkan dia pasal price array, so kita akan declare dia sebagai double. Okay, double followed by the price array. Sebab variable array tu telah diberi, follow saja. Dan dia kata dia akan simpan 10 item. So buka kotak ni, letak size dalam ni. Dia suruh buat 10. Okay, or ada orang suka buat macam ni, dia buat satu-satu. Or integer size will be initialization to 10 and then
double price array. Dalam kotak ni dia letak. Ni kalau you nak buat cara lihat di tangan. Each item and store the value into price array. Maksudnya dia suruh buat input statement. So disebabkan bila dia t-shirt. So you buka, saya selalu suggestkan biasa guna for loop. Sebab apa? Selalunya array ni dia adalah repetition, dia adalah counter control loop. Okay? Kita tahu berapa banyak pecahan memori itu. So sebab tu kita boleh guna for loop. And then for, saya akan buat integer dan saya akan pilih LCV saya. LCV saya ni mewakili index array nanti. So selalunya saya akan gunakan I yang akan mewakili index saya nanti. So saya akan initializationkan I dengan kosong. Kalau repetition biasa, I ni, okay, I ni kita boleh declare dia, kita boleh initialization dia dengan kosong ataupun satu. Tapi disebabkan sifat array ni, elemen pertama tu berada di position kosong. So you tak boleh initialization I ini kepada satu. Kalau you pergi initialization I ni kepada satu, you akan masuk dekat kotak yang kedua, bukan kotak yang pertama. So kena hati-hati bila array ni. So I less than 10, I plus plus. Buka for loop, dia suruh input. So input je lah. Cout, enter the price of item. Okay, so macam mana nak input array ni? Kalau you input repetition biasa, you akan buat macam ni je kan? Price array. Ini kalau repetition biasa. Sebab kita guna satu variable. Tapi disebabkan array ni ada kotak, so you kena bawa kotak ini ke mana-mana sampai habis soalan. So tambah kotak tepi ni. So apa letak dalam kotak tu? You pergi letak LCV ni. Sebab LCV for loop inilah mewakili index. So letak I. Dah siap. Ni cara dia macam mana kita nak input array untuk for loop. So ini masa proses ni paling proses lah. Kotak ini dipanggil apa tadi saya sebut? Index. Okay, masa declaration kotak ini digelar sebagai test. Kena hati-hati. Jangan pula nanti awak ni kreatif. Awak pergi letak 10 kat sini. 10. Apa bendanya? Kalau you pergi letak price array 10 ni, maksudnya sekarang dia berada di index 10. Okay? Index 10 dan elemen yang ke-11. Memang salah lah. Okay? Memang salah. So ingat dia, tip dia senang je. Index dia based on LCV, tengok you declare dia sebagai I, letaklah index dia. Ada. Okay, dah settle. Dah siap satu soalan array. Okay, untuk C pula, untuk C ni dia suruh buat apa tadi? C dia suruh display the count of item price that less than 10 ringgit. Maksudnya ada count kat sini. Okay, so tak nak saya kena declare kata running variable integer count. So saya akan initialization kan dia dengan kosong. So saya buka lagi for yang lain. Ini keunikan array. Kalau repetition you tak boleh buat macam ni. Kalau you buat macam ni lah dalam repetition biasa, salah, kosong awak dapat. So kalau repetition biasa awak kena buat for kan. Ni for biasa. Ni kalau repetition So buka ni, masuk kat dalam ni lah you buat answer A. Buatlah soalan A. Lepas tu answer B. Buatlah kat dalam ni. Ini kalau repetition biasa. Sebab ini sifat dia. Jadi kalau buat asing-asing memang you takkan dapatlah jawapan dia. Okay? Okay. So bukalah for integer I. Initialization dengan kosong.
I less than 10, I plus plus. Okay. So disebabkan kita nak, dia kata nak kira count item price that less than RM10 dan RM10 tu berada di dalam elemen memory array ni tadi. So kita kena buat selection lah. If kita kena pergi ke memory array. Kalau nak gunakan memory array, kita kena letak index lah. So price array and you kena tambah satu kotak, dalam kotak ni letak I. I ni mewakili apa tadi saya sebut? Index. Okay, so if price array I less than 10 ringgit. Okay, 10 ringgit. So saya akan buat count plus plus. Ataupun kalau you tak faham count plus plus ni apa, you boleh buat gaya gini, or but you kan rajin, you buat panjang sikit. Count plus 1. Ini dia punya simplify dia, ini dia punya panjang. Ikutlah you nak pilih jawapan you yang mana. Okay, dah siap saya buat count. Lepas tu dia kata tadi display, right? Display the count. Okay, so display je lah kat sini. See out. The count of item price is less than RM10. So nak panggil apa? Nak panggil count lah. Okay. Saya ada juga tengok ada orang pergi buat count plus plus kat sini. You nak tambah apa lagi dekat dalam ni? You nak tambah apa? Nak tambah lagi satu ke? Okay, buat je lah count. Keluarkan je lah count. Tak perlu lagi you nak pergi buat count plus plus dekat sini. Okay, dan ini adalah jawapan yang ketiga menggunakan count. So kalau you tengok kat sini, basic sama je kan dengan repetition. So beza dia adalah ni je. Cakap beza dia ni lah. Sebab tu saya cakap kalau nak buat array ni, you kena pakar dulu 5 basic repetition tu. 5 basic problem repetition di mana summation, average, maximum, minimum, count. Pakar yang tu, you pakar lah buat array ni. Sebab soalan array macam-macam ni je lah. Dia suruh cari, dia suruh declare, lepas tu dia suruh input. Kadang-kadang ni dia suruh cari maximum, minimum, benda-benda tu. Okay, dan last sekali kita ada D. D ni dia lain macam sikit lah. Konsep ni sama je, nak cari highest dengan lowest. Tapi dia punya lain macam sikit, even tambah sikit. Di mana dia suruh keluarkan index. Position dia kat mana. Sebenarnya senang je. Okay, you boleh tambah ni je. Okay, saya akan declare integer. Largest location dengan smallest location. Saya tambah location, di mana location ni nanti akan pegang index. Sebab soalan suruh display location mana minimum price tu berada. Dia selalu keluar macam ni lah. Okay, so double max price. So you kena ingat. Selalunya saya akan suggest max price ni kita akan initialization dia yang paling kecil. Di mana selalu kita akan gunakan negative 9999 kan. Sebab kita tak tahu dia punya range. Tapi price ni kita tahu range dia di mana yang paling minimum dalam price adalah kosong. Pernah ke you ada duit negatif RM30? Tak pernah ada kan. Melainkan awak berhutang dengan orang tu. Okay. So dia tak ada berhutang, so kita akan ambil max price 0.0. Untuk minimum price kita tak tahu so kita boleh letak dia 99999999 ikut sesedap rasa awak. Okay, so buka lagi satu for integer I kosong I less than 10 I plus plus. Okay, so macam mana nak solvekan benda ni? Benda sama je. Okay, di mana kita buka lah if apa? Okay, kita akan buat if price array
I, okay, more than max price. Okay, so sama kan? So max price akan pegang. Kalau yang dijumpa ni lebih besar daripada max price, so max price akan diset dengan nilai yang baru iaitu price rate index I. Okay. So tambah lagi satu bawah dia disebabkan soalan tu nak location. So you tambah dekat bawah ni. Largest location dia adalah di index I. Dah. Okay. So buka lagi satu if sebab dua ni adalah dua benda yang berbeza. Ni max, bawah dia min kan. So buka lagi satu if price array index I less than min price. Okay, dia akan buka min price, akan pegang price array, buka kotak dia index. Okay, ni Y macam G pula saya buat. So smallest location I. Dah siap. Tutup for loop and then sekarang buatlah dia punya cout. Cout dia adalah cout. Okay. Largest element index at position. Nak panggil apa ni? 6 price ke smallest location? Largest location. So soalan suruh buat, dia suruh display the index. So kita akan keluarkan largest location. Dah. So cout smallest element index at position. Kita akan panggil smallest location. Dah siap. Okay, dah siap dah. Inilah cara macam mana nak solvekan soalan array. Konsep sama, dia cuma bawa kotak indeks sahaja. Okay, pakarkan dulu 5 basic problem of repetition. Apa-apa soalan keluar dekat dalam array ni, petik jari jawab boleh settle. So ada apa-apa soalan tak pasal array? Ada apa soalan? Ada. Betul tak ada Okay, andai katalah maybe awak tak tengok kot video tu lagi. Andai kata awak dah tengok video tak faham lagi, sila ajukan soalan itu dekat Telegram. Okay, so tanpa buang-buang masa lagi, jomlah kita buat soalan yang paling dahsyat. Selalunya soalan 4B ini satu soalan membawa markah sebanyak 15 markah. Okay, kalau dia ada 2 soalan 4B je dah 30 markah. Okay, dan soalan dia bukan pendek panjang sangat. Nak baca tu ya Allah, saya pun macam Okay, so kita pergi ke question 3. So dia kata kat sini ini dipanggil case study So dia cakap the government of Malaysia assign you to write a program, ataupun kadang-kadang dia tulis to write a full program, to write a full coding, to advise all staff to determine what retirement age to choose based on the criteria given by the body mass index BMI and mortality predictor MP. The BMI is calculated by the following formula. Dia dah bagi awak formula untuk kira BMI. Dan juga dia kata meanwhile MP code is determined by the following condition. So kalau you tengok kat sini adanya berlaku nested if yang sangat banyak. Okay, kita ada if luar dia adalah BMI, if yang kedua dia adalah age, if dalam lagi adalah gender. So dia akan ada if dan if untuk menentukan MP code dia, mortality predictor MP. Okay. So, dia cakap kat sini, only those who achieve A or B rating in their MP will be advised to choose to retire at 60. Kejamnya. Okay, so while those who achieve C must choose to retire at 55. Semuanya bergantung kepada BMI, age dan juga gender.
So kat sini you mesti macam kat yang ini nak letak kat mana Kalau you tak sure, kita biarkan dulu. Kita baca dulu dekat soalan bawah. Okay, A. Dia kata write the definition of function. Dia dah bagi nama called BMI that receive. Maksudnya sekarang ada parameter dia. Dia terima width dengan height. This function calculate and return. So yang pertama ini adalah value returning function. Okay, dia return apa? Dia return BMI to main function. So kita dah tahu dah kat situ. Value returning function. So this function dia ada data type dia sendiri. Next. Write the definition of function called MP that receive BMI, age, gender and the address. Dah pula apa pula ni dia terima ni address dia. Ibu macam blur je kan. And the address of MP code. Okay, kalau you nampak address ini adalah ampersand. Ampersand ni apa miss? Dia adalah menghantar MP code ni menggunakan parameter reference. Okay, reference parameter. So reference parameter ni dia ada dua function. Reference parameter ni okay, reference parameter function yang pertama adalah untuk return more than one value to main. Ini function yang pertama dia. Function yang kedua dia adalah dia tak nak letak return statement tu dekat dalam body function ini. Dia nak return dia secara address. Bila return secara address maksudnya memory MP code ini dia share bersama memori dekat main. Berubah dekat MP code, berubahlah dekat MP code memori dekat main. Itu tip dia. Itu cara dia. Okay. So bila ada je you nampak reference ni, ampersand ni ada di parameter, maksudnya jenis dia adalah void. Kenapa void miss? Dia kan return. Saya nak tanya awak balik, ada tak return statement dalam tu? Tak ada. So you nak letak apa? Kalau you, sebab kalau you kata tak boleh void miss sebab dia return. Now saya nak tanya awak, apa data type dia? Macam ni you nak detect data type dia? Tak tahu sebab data type for value returning function based on the return statement. Sekarang dia tak ada return statement. Dia return melalui parameter. Nama parameter tu adalah reference parameter. Okay, so that's why this function version is void. Okay, so dan last kali adalah C. Macam biasalah dia akan suruh buat write a main program to do the following. Kalau dia bagi macam ni, ya Allah bersyukur lah awak. Sebab dia dah bagi clue dekat awak. Okay, write the main program to do the following. Get the input. Maksudnya get the input, you need to ask the user lah. Dia dah cakap terang-terang lagi bersuluh. From user. Get the input of width, height, gender and age from user. Calculate the BMI using the function prototype. Maksudnya ini you kena panggil function call. Dan kepada function call tu dia dah bagi siap-siap. Dia mesti gunakan data type float. Dia dah bagi ke awak kena guna data type float. Lepas tu kena panggil function prototype called MP. Kepala function dia dah bagi dah. Float integer char ampersand. Senang. Okay, and then display the message of retire at 60 or retire at 55 based on the MP code. So now kita dah solvekan statement ini kena letak dekat dalam integer main. So sekarang kita akan settlekan soalan ini. Disebabkan soalan ini suruh write the full coding, so gunakan suggestion yang saya cakap itu, yang saya cakap selalu dalam kelas, question 3 kan. Tinggalkan satu muka surat untuk susun function prototype hashtag include dan integer main. Sambung di muka surat yang kedua, di mana muka surat kedua kita akan buat apa? Kita akan buat function yang pertama. Okay, function yang pertama nama dia adalah
BMI dan dia kata dia terima float. Miss, kenapa guna float, Miss? Tengok balik dekat soalan. Sebab dia dah mention dekat sini data type untuk parameter tu. Okay, so tak nak kita kena ikut lah. Float with float height. Okay. Curly braces. So kita nak returnkan apa kat sini? BMI. So kita kena declare lah BMI tu. Double BMI. Okay, macam nak kira BMI? Dekat soalan dia dah bagi dah. Awak janganlah jadi pembaris sangat awak. Awak salinlah sebiji macam ni. Sebiji macam ni ini adalah matematik punya. Untuk programming you tak boleh ada ni. You kena gantikan ini dengan ni. So you jangan pula salin kg m dengan m ni. Tak perlulah. You ikutlah apa yang awak declare variable dia. So mana dia? Sini. So kita akan kira BMI. Dia cakap with bahagi height multiply height. Dah. So soalan suruh apa? Return BMI. Okay, dah tutup dulu function. Sekarang awak tertinggal ni, betul tak? You tertinggal data type dia. Sebab dia jenis value returning function. So apa data type dia? Check balik dekat return statement. You return BMI. You declare BMI sebagai apa? Double. Double. Betul lah, double. So you boleh buat kat sini double. Boleh Miss, sebab ni float Miss, boleh ni double. Boleh. Ada masalah, ikutlah apa yang awak nak declare kat sini. Kalau awak tak nak double, awak nak declare float pun tak ada masalah. So tukarlah kat sini float. Semuanya bergantung dekat return ni. Apa yang awak declare. Bukan bergantung dekat sini. Okay. Dan dekat dalam soalan pun dia tak mention pun apa data type dia. Okay, dekat dalam soalan ni. Ada tak dia mention apa data type? Tak ada. So awak fikir sendiri. So ikut terpulang kepada awak lah. Nak guna double boleh, nak guna float pun boleh. Okay, dah siap function yang pertama. So next kita akan buat function yang kedua. Function kedua ni nama dia adalah PARMP. Okay, dan dia kena kira based on this table. Okay, based on this table. Okay, so kita pergi ke sini balik. Disebabkan dia ada reference parameter, terus je buat void. Void PARMP. So ikut susunan dia, ikut susunan dia. Susunan dia tadi adalah float, integer, char and percent. Okay, ikut. Yang pertama float. FOLOAT. Okay, float BMI. Okay. Kat sini kan dia terima float ni. Float ni adalah nilai BMI kan. Maksudnya sekarang BMI awak tak boleh double. Sebab apa? Kat sini saya tak baca yang ni. Okay, kat sini nampak dia gunakan float. So kat sini tak boleh guna double. So kena guna float. Kalau dia tak bagi awak dia punya data type, itu tak ada masalah. Okay, itu tak ada masalah. Okay, so dia kata float BMI. Lepas tu dia terima apa? Mana tadi soalan? BMI, age, gender, address. Okay. Integer age, char gender. Lepas tu char ampersand MP code. Okay, dah. Okay, maka bermulalah disaster iaitu what if dalam if ada if. So pertama kita akan buat if BMI lebih besar daripada 30. So kita akan buat if
Kalau BMI dia lebih besar daripada 30, lepas tu if aduh banyaknya. So if age less than 40, kat lagi satu if age dia kalau less than 40, lepas tu check lagi if gender dia equal, yang pertama adalah M. So now kita setkan MP code dia kepada A. So MP code dia adalah A. Else apa? Else MP code dia apa? MP code dia adalah B. Okay, MP code dia adalah B. Okay, dah tutup. Jangan tutup lagi BMI lebih besar daripada 30 sebab sebab ada lagi bawah ni. Kena buat. Okay, buat lagi satu. Else if else if ataupun you terus buat else pun tak ada masalah lah. Else buka lagi satu if gender apa? Gender dia adalah M. MP code dia adalah B. Lagi MP code dia adalah B. Else MP code dia adalah apa? C. Okay, sekarang dah siap belah yang ni. Okay, so if age, lepas tu else, if else, okay dah tutup. So barulah kita boleh tutup outer if yang pertama. So dah ke? Belum. Sebab apa? Kita ada ni lagi. So kita buka lagi dia kat bawah. Okay, sambung kat bawah ni lah. Okay. Else if BMI more than or equal 30. Miss, kenapa Miss buat else if? Kalau saya nak buat else boleh tak? Saya rasa better awak buat else if. Sebab else kita akan buat error message. Okay. So buka body dia. Buka if yang pertama. If yang pertama dia akan check age. If age less than 40. Okay. Bayangkan you nak jawab 3 jam. Okay. So if, sakitlah tangan saya. So if gender dia adalah M. If gender equal M. So kita setkan MP code dia adalah, MP code dia apa? A. Okay, so else terus je. MP code dia adalah A juga. Okay, A juga. Okay, tutup. Okay. Tak habis lagi ni sebab ada, kalau dia age dia lebih besar or equal 40 kan, saya terus ke else je lah. Okay, so saya akan buat if gender equal M. So MP code saya adalah B. Okay, else, kan betul kan B. So else MP code saya adalah B juga. Okay, dah tutup. Okay, tutup else if outer. So buat outer else. See out wrong input. Buat error message. Okay, dah. Ada return statement tak function ni? Tak ada. Sebab apa? Dia return NP code ni menggunakan parameter yang ini. Char ampersand. Oh, tak nampak macam mana ampersand ni? Sekejap. Saya buat betul-betul. Tulisan saya ni macam doktor sikit. Char. Ni yang N ni. Gitu. Okay. Char ampersand. Okay, dah siap dah. Okay, dah siap. Dah tutup dah function punya body. Kita kembali kepada page yang pertama.
So page yang pertama kita akan buat main program. Disebabkan dia adalah full coding, kita kena buat hashtag include iostream using bla 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 using dan space std. Awak jangan nak buat bla bla dekat jawapan awak Okay, lepas tu baru kita akan buat function prototype. Miss, yang komen-komen ni kalau saya tak nak buat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ni sebab saya nak ajar awak kan. So, pertama nama function ni adalah callMP. So, kat kepala dia mana kepala dia. Okay. Apa yang you buat kat kepala ni tu yang awak salin balik. So, dia tak boleh guna double tau. Sebab dia return float. Okay, BMI tu kena float. So float calc BMI. Calc BMI dia terima tadi adalah float. Okay, ingat bila prototype jangan gatal-gatal buat nama variable, tak ada. So yang kedua adalah void. Void apa tadi? Void calc MP. Okay, calc MP. So dia punya susunan dia adalah float, integer, char %. Okay, dah siap. Okay. So next, you akan buat integer main. Okay, so integer main buatlah variable declaration. So kita ada banyak float. Float yang pertama adalah float BMI. Height. Width. Okay. Height, width. Lepas tu kita ada char. Okay, char gender. Okay, char gender. Lepas tu MP code ni disebabkan kita akan hantar value ini, kita akan initializekan dia dengan apa value. Contohnya saya initializekan dia kepada B. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kita initialize je dulu dengan B. Okay, lepas tu macam biasalah guys. Minta lah dekat user. So yang pertama kita akan minta apa dekat user. Enter lah berat awak. Enter with. Okay, in with. Gitu. Lepas tu lepas with, dia minta apa tadi? Enter lah height. And then in height. Okay, apa lagi you nak kena minta dekat user, dia dah cakap tadi. With height, lepas tu age. Enter age. In age. Lepas tu dia suruh enter gender. Mention dekat user kena masukkan apa. M for male. F for female. S for female. Tak ada female. Okay. So ni dia tak ada sajak dekat dalam sini. So disebabkan gender saya declare dia sebagai char, so saya akan guna in biasa, so gender. Dah siap. Okay, dah siap dah. Buat dulu satu persatu. Sequence, nampak tak? Sequence control structure saya. Buat input dulu. Dah buat input, next awak kena buat apa? Maka bermulalah awak panggil lah segala jenis function yang ada. So nak panggil function, kita akan gunakan function call. So nak panggil function apa yang pertama? Ni ada selalu soalan yang orang akan tanya saya. So dia akan tanya saya, macam mana saya nak tahu susunan function call saya, miss? Okay, tip dia senang je. Tengoklah dekat dia punya susunan function ini. Inilah turutan function call awak. Kalau you tak sure, you check balik.
Kalau you tengok lah, kalau you tengok dekat function yang kedua ni, BMI ni kan dia terima daripada main kan. So main dapat daripada siapa? Main dapat daripada function yang ni. So maksudnya function ini akan jadi function yang pertama. Kalau dia tak panggil function ini yang pertama, macam mana dia nak hantar BMI dekat function yang kedua? Okay, semuanya logik. Okay, nak panggil function yang pertama, dia adalah value returning function. So macam yang saya selalu cakap, kalau dia value returning function, you kena ada penyambut di hadapan dia iaitu BMI. Next. Teruskan nama function tu apa? Called BMI. So dia hantar apa? Dia hantar with dengan height. Ada data type tak? Tak ada tak ada. Function call tak ada data type. So yang kedua dia akan memanggil function yang kedua iaitu function called MP dan jenis void. So bila jenis void tak ada penyambut segala jenis tu, so direct dia panggil called MP. So dia akan hantar BMI. Nampak ni? Inilah kegunaan dia. Dia hantar kat sini. BMI, dia hantar age, susun ikut susunan dia. Dia hantar gender. Dan dia juga hantar MP code. Lepas tu you pun gula. Miss, mana saya ada minta MP code ni? Mana nak dapat nilai MP code ni? Saya nak hantar ni Miss. Sebab itulah saya initialization dengan dia mana tadi kepada ini. Sebab apa? Once dia dah masuk je dekat function ni, benda ni akan berubah. Tak ada masalah. Okay. So dah dapat semua ni. Next, jangan lupa yang ini. Ni lah. You kena settlekan yang ini. So you kena buat lagi satu. If MP code yang awak dapat daripada sini tadi ni. Okay. So MP code kalau dia adalah A or MP code dia adalah B. So keluarkan cout. Pensionlah awak pada berumur 60. Okay, dia suruh pension at 60. Pension pada you boleh pension sampai 60. Kalau awak selain daripada A dengan B, pensionlah awal. Sebab BMI awak problem. Hujang ni syarikat ni. Okay. Sian orang-orang. Okay. So cout retire at 55. Okay. So andai katalah kalau you nak display BMI ke, nak display MP code ke, tak ada masalah. Display je lah. Kalau awak nak display. Soalan suruh tak? Sekejap kita baca balik. Soalan dia macam tak suruh. Tapi kalau you macam risau juga kod lah ada markup kat situ, display je lah. Display je lah. So dah habis dah. Inilah jawapan untuk soalan question 3. Macam ni lah awak kena jawab nanti dalam final. Ni soalan yang pertama. Soalan yang kedua repetition lain pula. Okey, andai kata macam mana you nak detect soalan function ni dia ada tak repetition. Okay, you boleh detect dekat main ni lah. Kadang-kadang dekat main ni dia ada cakap. So process for 100 workers ataupun 100 staff. So kalau dia mention ada size ni, maksudnya ada repetition berlaku kat sini. Ataupun kalau dia cakap process for 100 staff and store it into array. Sudah. Okay, array. Dia suruh simpan dalam array. Pandai lah awak buat macam mana nanti. Itu contoh. Okay. So ataupun dia cakap all of this process will be continue as long as user input Y for yes. So maksudnya itu adalah sentinel. Itu keyword dia lah. Tapi kalau kita tengok soalan yang ini, dia hanya proses untuk satu saja. Kita tak suruh banyak-banyak.
Sebab tu tak ada repetition berlaku dekat main function. Okay. So ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okay. So kalau pasal array tadi, kalau you still blur, you tengok dulu 3 video yang saya dah masukkan dalam awak punya GCR. Kalau still awak tak tahu, you boleh tanya saya. Jangan you simpan benda tu sebab final awak bila Awak dah tarik ke? Saya lupa bila Bila final? Dia tak tahu? Takkan tak tahu. Final untuk CSC 425 bila? 15 bulan 2 kot. 15 bulan 2 kan? Saya rasa 15 bulan 2 kot. Kenapa? Nanti kita akan check balik lah 15 bulan 2. Okay, so kalau sebelum 15 bulan 2 tu kalau ada apa-apa soalan you tak faham, you boleh tanya saya. So minggu depan kita akan ada Jimmy juga untuk saya bagi amanat yang terakhir. Dan minggu depan adalah minggu yang terakhir. So kalau projek awak tu siap cepat manalah tu sebab saya tak handle projek awak. So lecture suruh hantar bila lab projek untuk dua grup ni? Lecture lab. Tak ada tarikh lagi. Tak ada tarikh lagi. So kalau tak ada tarikh, baik awak tanya dia cepat-cepat. Dia buat gila, dia minta hari Senin, tak ke huru-hara awak nanti. So baik awak tanya dekat dia, miss ke madam ke bila saya kena hantar ni. Bagi. Tanya dia. Awak jangan lupa tanya tau. Okay, kalau dia suruh hantar, suruh hantar. Dan markah-markah tu nanti dia akan pass dekat saya. So saya lah yang akan menjaga markah-markah awak, don't worry. Okay, so guys, if you don't have any question, saya akan habiskan kelas kita pada hari ini. So Miss, ya, untuk markah-markah tu Miss upload dekat GC ke nanti? Karimah saya akan masuk dalam GC lah.